Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jovinia Jimlajem dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 5 Jun 2020. 2 kes di Tawau dan Ranau dilaporkan sembuh dan hanya 8 lagi kes yang aktif di Sabah. Ini menjadikan jumlah kumulatif sembuh sebanyak 335. Sementara itu, jumlah kes positif COVID-19 Sabah kekal 348 apabila tiada kes baharu dicatatkan semalam. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, ketika ini terdapat 8 kes sedang dirawat di 6 hospital pakar seluruh Sabah, iaitu 3 pesakit di Tawau dan masing-masing 1 di Kota Kinabalu, Lahad Datu, Tuaran, Beaufort dan Putatan. Manakala jumlah kematian akibat COVID-19 di negeri ini kekal 5 orang. 6 lelaki masing-masing di kompaun RM1,000 selepas didapati melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB apabila berkumpul dalam sebuah pondok berhampiran pantai Sahabat 16, Lahad Datu, Kelmarin. Ketua Polis Daerah Lahad Datu SCP Nasri Mansor dalam kenyataannya memaklumkan kesemua mereka berumur 23 hingga 28 tahun itu ditahan sepasukan anggota polis Balai Polis Desa Kencana semasa menjalankan tugas pemantauan OP COVID-19 PKPB. Pemeriksaan lanjut mendapati mereka tidak mengamalkan penjarakan sosial selain gagal memberikan sebab yang munasabah untuk berkumpul di kawasan tersebut. Katanya 6 individu terbabit didapati melakukan kesalahan di bawah Peraturan 7 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit nombor 6 dan boleh dihukum di bawah Peraturan 15-1 Peraturan yang sama. Seramai 273 mangsa kebakaran melibatkan 40 buah rumah yang musnah dalam kejadian di perumahan atas air Kampung Sri Aman Sempurna awal pagi semalam akan ditempatkan sementara di projek perumahan rakyat PPR Bubul Ria. Keputusan penempatan itu dibuat atas cadangan dan keprihatinan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal. Pegawai Daerah Sempurna Benedict Asmat berkata kesemua mangsa terjejas termasuk 31 warga asing itu akan tinggal sementara di PPR terbabit selama 3 hari mengikut prosedur operasi standard SOP pengurusan bencana. Pengurusan bencana daerah telah mengambil keputusan atas cadangan yang amat berhormat Ketua Menteri supaya mangsa kebakaran ini ditempatkan di PPR Bubul yang telah dilengkapi dengan kemudahan asas yang ada. Di sana nanti mereka akan ditempatkan selama 3 hari mengikut SOP biasa. Bagaimanapun kami akan sentiasa membuka cadangan daripada mana-mana pihak jika sekiranya ada keperluan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyantuni mangsa dan melawat lokasi kebakaran di Kampung Sri Aman Sempurna. Beliau berkata pihaknya komited mengambil langkah yang perlu dalam memastikan kebajikan mangsa kebakaran terjamin. Bagaimanapun semula rumah di tapak asal kebakaran adalah tidak dibenarkan. Berikutan sebahagian penduduk di kawasan terbabit telah disaran untuk menetap di PPR Bubul Ria. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui pemberita RTM menceritakan detik cemas dihadapi semasa kejadian kebakaran berlaku. Kebakaran itu berlaku dalam kami menonton TV. Jadi heboh, sekali kami keluar tengok terbakar sudah. Api terlampau besar sudah. Jadi kami tidak boleh kawal. Terus kami keluar dari rumah, panggil semua adik-adik, mak semua, terus keluar. Barang semua angus terjilat. Time itu saya sedang tidur, jadi saya dengar ada orang teriak. Jadi apabila saya bangun, saya ada api dekat rumah. Jadi saya hanya selamatkan saya punya anak dan istri. Itu saja. Semua keterangan apapun harta benda saya sudah hangus. Keluar bawa mama, adik-beradik pun panggil kita, dia bilang keluar ada kebakaran, kita pun mau lari dibawa. Tidak tahu sudah mau buat apa. Panik kan, ketakutan. Masa time itu time jam 1, jadi time tidur masih kan time tidur, tidak tahu mau buat apa lagi. Jadi terus lari, panik. Tiada apa, baju pun cuma sekadar di badan.
Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kebakaran tersebut dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Operasi Lembaga Tabung Haji Sabah berjalan seperti biasa di kesemua cawangannya di seluruh Sabah sejak kerajaan membenarkan semula operasi agensi awam dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Operasi melibatkan semua urusan termasuk pembukaan akaun pendaftaran haji bagi umat Islam di Sabah yang terhenti disebabkan penularan pandemik COVID-19. Sementara itu, menurut pengarah Lembaga Tabung Haji Sabah Datin Nurlaila Said, status bakal jemaah haji yang terpilih pada tahun 2020 ini hanya akan diketahui pada minggu depan. Keputusan diketahui selepas mesyuarat tabung haji selaku penyelaras jemaah haji Malaysia yang akan diputuskan dalam Kabinet melalui Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri. Datin Nurlaila berharap bakal jemaah haji negeri ini akan sentiasa menjaga kesihatan sebagai persediaan menunaikan ibadah rukun kelima itu. Perkara ini sebenarnya telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Hal Ehwal Agama baru-baru ini, yang mana kerajaan Malaysia masih lagi menunggu maklum balas rasmi daripada kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan status Muslim Haji pada tahun ini, dan buat masa ini tabung haji masih lagi menangguhkan semua urusan berkaitan dengan pengurusan haji buat sementara waktu. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu segmen Cerita Pagi Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, petugas dan pelanggan TH mengakui ada perbezaan dalam susunan norma baharu operasi TH namun disifatkan berjalan lancar. Bagi saya, kesan positif itu boleh dilihat melalui kes pengurangan pengurangan kes COVID-19, dan alhamdulillah semua pun bekerjasama dan menunjukkan penurunan lah. Saya lihat pengurusannya sangat baik. Dari segi kelancaran dia sangat lancar sebab tidak ada yang berbaris-baris di luar. Dan dari segi SOP saya tengok semua diikuti, dilaksanakan dengan baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datin Nurlaila memberitahu tabung haji kini rancang melaksanakan kempen simpan daftar dan menang dan RM1 sehari jom daftar haji di seluruh negara dalam usaha menarik lebih ramai pendeposit untuk mendaftar. Sehingga kini tabung haji Sabah merekodkan seramai 580,000 pendeposit sehingga 31 Disember 2019. Sebanyak 579 penyertaan bagi program Junior Nature Environmentalist Siri 1 mengenali kim agregasi diterima daripada pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 daripada 122 sekolah seluruh negara. Program anjuran Taman-Taman Sabah itu dilancarkan Isnin lepas. Daripada jumlah tersebut, 518 merupakan penyertaan kuis dari Sabah. Penyertaan turut diterima dari Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pahang. Setakat ini, siri pertama telah ditonton oleh 1,800 penonton di seluruh negara. Bercakap kepada RTM, Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan dan Pendidikan Taman-Taman Sabah Nasrul Hakim Maidin berkata, kuis bagi siri pertama daripada 7 siri itu dilanjutkan sehingga selesai yang dijangka melibatkan masa hampir 2 bulan. Beliau menjelaskan pelajar yang mengikuti program itu akan mendapat markah kokurikulum peringkat kebangsaan yang diiktiraf Jabatan Pendidikan Negeri. Pelajar yang berminat menyertai peraduan tersebut dialu-alukan mendaftar di laman sesawang e-program sabahparks.org.my. Selain mendapat markah kokurikulum, pelajar terlibat juga akan menerima hadiah wang tunai dan e-sijil. Pandemik COVID-19 bukan sekadar memberi impak kepada sektor ekonomi dan sosial, malah aktiviti kesenian dan persembahan turut terkesan. Komposer tempatan Asmin Mudin ketika dihubungi RTM berkata, sejak penularan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, semua perancangan seni tergendala. Tidak ada lagi permintaan gubahan lagu, tidak ada lagi permintaan untuk gubahan lirik, dan acara-acara yang sudah pun kita rancangkan lebih awal dulu terbantut, dan lagu lirik yang saya ciptakan selama PKP dan juga PKPB ini sekarang ini terhimpun saja, tidak boleh dimajukan, dan kertas kerja dan juga perancangan tentang acara-acara juga tidak dapat dimajukan.
Beliau turut mengingatkan rakan seni agar tidak lupa melakukan aktiviti fizikal seperti bersenam serta menggunakan media sosial sebagai wahana menyampaikan hasil karya mereka. Sementara itu, artis tempatan Sabah Apis Pasha dan Tantiana Tukiman ketika dihubungi RTM turut bersetuju dengan pandangan Asmin bahawa aktiviti seni terjejas berikutan situasi masa kini. Seperti kebiasaannya, kami akan membuat persembahan seperti hari-hari penting seperti Hari Raya Aidilfitri, keamatan. Tapi tahun ini amat berbeza dan seperti tidak lagi seperti kebiasaannya. Jadi memang kami tidak dapat bekerja seperti biasa kerana ini adalah salah satu orang bilang mata pencarian juga sebagai anak seni. Terjejasnya dari segi pendapatan atas sebab tidak ada jemputan persembahan macam sebelum-sebelum ni dan juga sebagainya. Namun saya memandang positif dan memanfaatkan waktu-waktu PKP saya terutamanya bersama dengan keluarga. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, semua bentuk persembahan seperti tarian maupun nyanyian Baik, saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Dan saudara terus budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Javinia Jim Lajim, salam sejahtera dan kita jumpa lagi.